Terima kasih Tuan Yang di-Pertua untuk memberikan peluang untuk saya membahas dalam tita menjunjung kasih yang yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Saya ingin mulakan pembahasan saya dengan mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim YB Tambung kerana berjaya membentukkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 ini. Ini merupakan kali kedua Malaysia mengalami pertukaran kerajaan dalam pilihan raya. Dan ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sudah bangkit dan mereka mengharapkan ada perubahan dalam pentadbiran negara kita supaya negara kita lebih bersih, adil, cekap. Supaya negara kita tidak ada lagi masalah rasuah, salah guna kuasa, pemborosan dan sebagainya yang mengakibatkan negara kita lemah dan rakyat kita miskin. Saya berpendapat bahawa 5 tahun ini selain kita harus memperbaiki ekonomi kita dan membangunkan infrastruktur kita, kita juga harus menjalankan reformasi di tanah negara kita, iaitu reformasi di dalam sistem pentadbiran kita, reformasi di dalam parlimen juga, dan juga reformasi di dalam sistem pilihan raya kita. Ini amat penting untuk membawa perubahan ke dalam negara kita. Kerajaan Persekutuan harus menjadi kerajaan yang boleh mencipta sejarah Malaysia. Menjadi satu kerajaan yang boleh membawa Malaysia ke Malaysia baharu dan Malaysia madani. Iaitu negara yang maju dan juga dalam pemikiran raya kita juga lebih ke hadapan. Supaya negara kita tidak dipecah belah oleh isu perkauman dan isu keagamaan lagi. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang satu perkara iaitu SCORE, Sarawak Corridor of Renewable Energy, projek di Tanjung Manis, Sarawak. Saya berpendapat bahawa projek ini sudah gagal dan saya meminta Menteri Perancangan Ekonomi untuk melawat ke tapak SCORE projek Tanjung Manis itu supaya kita boleh tengok apa yang terjadi kepada projek itu. Kalau projek itu sudah gagal, kita harus merancangkan alternative plan untuk menjana ekonomi ataupun kita merancangkan ekonomi yang baru untuk zon pertengahan Sarawak. Ramai pemuda-pemudi kita sekarang pergi ke Semenanjung Malaysia, dari Sarawak pergi ke Semenanjung Malaysia, pergi ke Singapura dan pergi ke Johor untuk mencari kerja yang lebih baik. Dan ini menunjukkan bahawa kita kekurangan satu perancangan ekonomi di Sibu, di Sarawak untuk membantu belia ini kekal di kawasan mereka. Jadi saya mengharap Kementerian Perancangan Ekonomi boleh mengeluarkan satu perancangan ekonomi yang baru di zon tengah Sarawak supaya di kawasan Sibu kita ada ekonomi yang baru untuk membantu belia kita untuk menjana ekonomi mereka. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri Pelancongan, apakah usaha pelancongan, industri pelancongan dijalankan di zon tengah Sarawak ataupun di Sibu? Kerana Sibu merupakan satu gateway kepada ekoturism di zon pertengahan Sarawak. Dan saya tidak tengok ada apa-apa usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelancongan untuk membantu membangunkan bidang industri pelancongan di Sibu. Dan saya harap Kementerian Pelancongan cuba usahakan sesuatu untuk membangunkan bidang pelancongan di Sibu supaya boleh menjana ekonomi juga untuk rakyat kita di sana. Dan Sibu bukan saja Sibu, kita juga akan membantu ekonomi juga di sekeliling bandar-bandar di Sibu, iaitu di Kapit, Kenawik, di Muka dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Pelancongan supaya melibatkan ahli parlimen dalam usaha untuk membangunkan bidang pelancongan di peringkat tempatan. Kerana ahli parlimen mereka tahu apa yang perlu dianjurkan dan apa yang perlu dirancangkan untuk membangunkan sektor pelancongan di kawasan mereka. Dan ini saya harap kementerian boleh juga hulukan atau salurkan dana untuk
ahli-ahli parlimen di peringkat tempatan untuk menganjurkan program-program yang besar yang boleh menarik pelancong untuk mendatang ke kawasan mereka seperti di Sibu juga. Kita perlukan dana dari Kementerian Pelancongan supaya kita boleh menganjurkan program yang besar menarik pelancong untuk datang ke Sibu dan membangunkan bidang pelancongan di kawasan Sibu. Tuan Yang Dipertua, untuk membangunkan industri pelancongan memang satu yang sangat penting untuk memastikan ekonomi Malaysia boleh dibangunkan. Dan sekarang kita menghadapi satu masalah yang sangat serius, saya rasa harus dibangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu perkhidmatan Air Asia sekarang amat teruk dan mengecewakan. Air Asia sebagai syarikat penerbangan murah yang terbesar di Malaysia, tetapi di Sarawak sana kita sering menghadapi masalah flight ditangguhkan atau dibatalkan. Dan ini mengakibatkan yang memberikan satu tanggapan yang tidak baik kepada orang ramai dan pelancong. Saya berharap Kementerian Pengangkutan boleh mengambil perhatian dan meminta Air Asia menambahbaikkan perkhidmatan mereka supaya mereka tepat pada masa. Jangan tangguh dan batalkan penerbangan mereka dengan tidak berikan alasan yang meyakinkan. Tuan Yang Dipertua, selain dari itu, saya difahamkan sekarang ramai pelancong asing yang datang ke Malaysia. Kalau mereka tidak membawa cukup wang tunai, iaitu RM3,000, RM3,000 Malaysia, mereka akan dihalang ditolak untuk memasuki Malaysia. Dan ini merupakan sesuatu yang saya rasa ini akan menakutkan pelancong dari asing untuk datang ke Malaysia. Saya sendiri akan membantu dalam satu kes. Seorang gadis dari Laos datang ke Malaysia kerana nak berjumpa dengan keluarga kawan lelaki dia di Malaysia. Apabila beliau sampai ke Malaysia, di immigration sana, dia dihalang untuk memasuk kerana tidak membawa cukup wang tunai, iaitu RM3,000. Jadi beliau disuruh tidak boleh masuk dan akan dikurung di satu tempat, dan keesokan hari beliau akan dihantar balik ke negara asal dia. Jadi saya nak tanya, siapa yang akan tanggung kos itu untuk menghantar balik seseorang itu yang tidak dapat masuk ke Malaysia? Dan mengapa kita masih ada peraturan ini yang mesti membawa RM3,000 untuk memasuki Malaysia? Adakah peraturan ini masih kita cakap masih tepat kepada zaman sekarang yang kebanyakan orang sekarang pakai kredit card dan bukan pakai wang tunai? Jadi saya ingin Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan kepada kes ini, mengapa saya diberitahu bahawa banyak pelancong-pelancong dari Taiwan, dari China ditolak masuk, dan berapakah kes ini berlaku, dan kita perlukan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Tuan Yang Dipertua, ini hanya menakutkan pelancong dari luar negara untuk datang ke Malaysia. Dan ini akan menghalang menjejas pembangunan bidang pelancongan di dalam negara kita. Saya harap ini akan diberikan perhatian yang serius. Tuan Yang Dipertua, dalam manifesto Pakatan Harapan, kita akan menyatakan bahawa kerajaan, kalau Pakatan Harapan membentukkan kerajaan pada pilihan raya umum ke-15 ini, kita akan menambah baik perkhidmatan kesihatan di Sarawak dan akan memastikan Hospital Sibu dan Hospital Miri akan mempunyai unit jantung dan unit kanser, selain daripada Hospital Umum di Kuching. Saya rasa ini usaha ini juga, cadangan ini juga diterima oleh Kerajaan Negeri Sarawak, dan ini amat penting saya rasa untuk menunjukkan bahawa Sarawak dan Sabah merupakan rakan kongsi sama di dalam pembentukan Malaysia 63, dan itu merupakan satu usaha yang harus dijadikan prioriti Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan supaya di Sarawak kita ada 2 lagi hospital yang mempunyai unit jantung dan unit kanser.
yaitu di Hospital Sibu dan Hospital Miri. Dan saya harap dan kita juga kita juga ada seorang timbalan Menteri Kesihatan dari Sarawak. Saya harap Menteri boleh cuba setiap upaya untuk memastikan unit jantung dan unit kanser ini diadakan di Sibu dan Hospital Miri dalam 5 tahun ini. Tuan Yang Dipertua, akhirnya saya ingin menyentuh tentang pendidikan. Memang kita selalu cakap pendidikan itu sangat penting untuk kita melengkapi rakyat kita dengan ilmu supaya rakyat kita lebih produktif membawa pembangunan kepada negara kita. Dan kita diberitahu bahawa di Malaysia kita sebenarnya kekurangan universiti awam. Jadi ramai murid-murid kita yang berjaya luluskan STPM mereka tetapi tidak ada tempat untuk memasuki universiti awam. Jadi kita memang kekurangan universiti. Jadi di dalam cadangan dan manifesto Pakatan Harapan kita juga ada menyentuh tentang pendidikan tinggi, iaitu kita akan menumpuk 2 lagi universiti awam di Malaysia, satu di Sarawak dan juga satu di Sabah. Untuk supaya di Sabah Sarawak kita mempunyai 2 buah universiti awam untuk menunjukkan bahawa kita memang rakan kursi dan wilayah. Kita bukan salah satu negeri tapi kita merupakan wilayah di dalam Malaysia. Jadi saya harap cadangan ini akan diambil perhatian ditimbangkan oleh Kementerian Pendidikan supaya menumbuhkan lagi satu universiti awam di Sabah dan juga di Sarawak. Di Sarawak sini saya mencadangkan supaya binakan universiti awam itu di Sibu. Kerana sekarang kita perlukan satu perancangan ekonomi di Jom Tengah Sarawak, iaitu di kawasan Sibu untuk membangunkan ekonomi di sana. Jadi saya harap cadangan saya ini akan diambil berat, dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kecil Persila. Selanjutnya